Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh angkat tangan tak? Saya ulang, angkat tangan. Yang berbahagia, insyaAllah pada 12 hari bulan ni yang berhormat Datuk Seri Jamil Saleh, calon N55. Kali ni betul. Saudara Hazlin, Engineer Hazlin, Nik Effendi, sahabat saya, saudara Maki, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama, saya suka merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur, dan saya juga memanjat rasa syukur yang amat sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan izin inayahnya kita dapat berada dalam satu suasana untuk kita berkempen dalam pilihan raya Dewan Undangan Negeri di Negeri Selangor pada kali ini. Tadi saudara Nik Effendi, dia suruh kita renew, betulkan niat kita. Innamal a'malu binniat, bahawa kita ni niat kita ini dalam menghadapi perjuangan untuk menghadapi pilihan raya negeri pada kali ini, tuan-tuan dan puan-puan, di Selangor. Tujuan dan utamanya untuk kita mengembalikan punca kuasa negeri Selangor ini kepada satu pelantar yang kita sebut pelantar orang Melayu dan orang Islam di negeri Selangor ini, kerana kita daripada segi statistiknya saja, orang Melayu dan orang Islam di seluruh Malaysia, termasuklah di Bumiputera, Sabah dan Sarawak, kita merupakan golongan 72% daripada golongan ini. Di Selangor, angkanya mencecah 66%. Tuan-tuan dan puan-puan, sila bayangkan, di Selangor, orang Melayu, orang Islam, dia melebihi 2/3 daripada kalangan orang Melayu dan orang Islam di negeri Selangor ini. Dan angka 2/3 ini, tuan-tuan, adalah satu angka yang besar. Dia bukan merupakan satu simple majority. Dia majority yang besar. Boleh kita panggil kita ni merupakan golongan super majority di negeri Selangor Darul Ihsan ini. Tapi malang 1000 kali malang, di Selangor ni, kita tengok macam mana orang Melayu dan Islam yang merupakan golongan super majority ini sudah hilang punca kuasa di negeri Selangor ini. Macam mana yang kita sebut bahawa punca kuasa di negeri Selangor ini? Punca kuasa di negeri Selangor ini terletak kepada 56 ahli Dewan Undangan Negeri di negeri Selangor ini, dan pada sebelum pembubaran Dewan Undangan Negeri Selangor baru-baru ini, kita semak 16 ahli adunnya terdiri daripada parti DAP, dan 19 adalah merupakan daripada parti Keadilan Rakyat, dan 8 daripada Parti Amanah. Dan jangan sebutlah daripada Barisan Nasional ni, 5 je. Dan termasuk yang dah keluar daripada Bersatu masuk Pejuang, masuk apa, tak sampai pun dalam 10 orang.
Tuan-tuan dan puan-puan, punca kuasa di negeri Selangor ini, tuan-tuan dan puan-puan, apabila Dewan Undangan Negeri Selangor bersidang dan meluluskan Belanjawan Negeri Selangor. Maknanya apa, tuan-tuan? Segala pungutan hasil cukai pintu, hasil premium tanah, hasil dividen daripada anak-anak syarikat di bawah MBI Incorporated. MBI Incorporated, Perbadanan Menteri Besar Negeri Selangor. Bila kita sebut Perbadanan Menteri Besar Negeri Selangor, bukan bermakna syarikat ini milik Amiruddin atau syarikat ini milik mana-mana menteri besar. Dia umpamanya macam Khazanah Malaysia yang menguruskan semua GLC di Malaysia, termasuklah Petronas, termasuklah Semdabi, termasuklah semua syarikat-syarikat antarabangsa. Begitu juga di Selangor, tuan-tuan dan puan-puan, dengan keuntungan perniagaan dibagi dividen kepada seluruh negeri Selangor. Kumpul wang ini dan kita sebut ini wang yang disatukan di dalam negeri Selangor ini, dan wang yang disatukan ini adalah merupakan wang rakyat seluruh negeri Selangor. Bukan wang rakyat daripada mana-mana pihak dan individu. Apabila nanti insya-Allah Dewan Undangan Negeri Selangor bersidang, Datuk Seri Jamil, dia tak sebut Datuk Seri Jamil Saleh Adun Dengkel. Dia cakap yang berhormat Adun Dengkel. Yang berhormat Adun Tanjung Sepat. Yang berhormat Adun Sungai Pelik. Dia tak refer kepada individu. Dia refer kepada kawasan-kawasan. Cuba tuan-tuan bayangkan, jikalau dalam kerajaan negeri Selangor yang terdiri daripada 16 mewakili parti DAP, 8 mewakili daripada parti Amanah, PKR merupakan dan mewakili parti daripada 19, dan semua anggota Majlis Perbandaran ataupun Majlis Bandaraya dan juga local council ini adalah hak milik daripada kerajaan negeri. Punca kuasa yang berada di negeri Selangor ini terletak di Dewan Undangan Negeri Selangor. Dan kemudian punca kuasa ini diperturunkan kepada Majlis Perbandaran dan juga Majlis Daerah. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat bagaimana DAP menuntut untuk mengadakan pilihan raya di peringkat local council. Ada dia punya tipu muslihat dia. Dan tuan-tuan dan puan-puan, siapakah DAP itu? The Democratic Action Party. DAP ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan rajin semak, buka Google, tengok dia punya perlembagaan dia. Perlembagaan dia lah. Macam Zahid Hamidi ni, dia dah mabuk. Dia dah kelongkang dah. Sebab apa saya sebut dia dah mabuk dan longkang? Dalam perlembagaan UMNO secara jelas dan nyata bahawa perjuangan UMNO ialah untuk menentukan kelangsungan bangsa, agama dan negara di tanah air ini. Prinsip perjuangan ini tidak akan selari dan bersama dengan DAP. Dan dia juga tidak akan selari dengan Parti Pakatan Rakyat. Apabila Anwar Ibrahim dipecat daripada UMNO pada tahun 1998, semasa kita tengah merayakan negara ini dengan kerajaan untuk menganjurkan sukan Commonwealth, sukan antarabangsa, dia dipecat, tetapi dia bukan macam KJ.
dan juga Syaril. Dia close sekejap. Dia perhati daripada jauh apa yang nak berlaku dan kemudian mungkin insya-Allah mereka akan mengatur langkah. Tetapi Anwar Ibrahim dengan pantas dan cepat menubuhkan rumah baru yang dinamakan rumah PKR. Apa dia sebut dalam rumah baru ini? Anak Melayu, anak saya. Anak India, anak saya. Anak Cina, anak saya. Anak Iban, anak saya. Anak Bidayu, anak saya. Anak Murud, anak saya. Anak Kadazan, anak saya. Apabila ini merupakan satu inspirasi perjuangan Anwar Ibrahim yang mahu mengumpulkan kekuatan dalam parti baru ini yang berasaskan kepada sama rata, sama rasa antara rakyat Malaysia yang mewakili bangsa Melayu, Cina, India, Kadazan, Murud, Bidayu. Dan inilah merupakan parti multiracial, multicultural yang terbesar di dalam negara kita. Undang-undang yang berasaskan kepada negara sekular asal ini menjadi kenyataan. Saya nak tanya tuan-tuan, di manakah akan letak kedudukan Mahkamah Syariah, undang-undang yang berasaskan kepada Mahkamah Syariah? Tuan-tuan dan puan, ini bukan perkara yang main-main. Punca kuasa 16. Campur yang memperjuangkan tentang liberalisasi yang boleh terima semua. Melayu, Cina, India, Kadazan, Murud sebagai dalam satu rumah. Dan ditambahkan lagi dengan Parti Amanah. Nama je Amanah. Tapi apa yang amanah rakyat, amanah orang Islam yang mereka genggam dan mereka pegang. Ini dua sahabat-sahabat saya. Dulu kita berlawan lain pentas lah. Saya dengan sahabat saya Maki ni 2 kali kita berlawan dalam apa ni pilihan raya. Seni tak sempat. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang cabaran kita hadapi pada hari ini adalah merupakan satu cabaran yang real. Bukan macam cerita Piramli inilah. Ini dugaan ni. Ini dugaan. Tapi sebenarnya ini cabaran yang real kita hadapi pada hari ini. Sebab orang Melayu, orang Islam yang merupakan suara super majority di negeri Selangor ini sudah hilang punca kuasa. Kerana penggubalan sekara yang berasaskan di dalam Dewan Undangan Negeri ini, segala perbelanjaan hasil daripada kutipan cukai dan bayaran premium tanah, termasuklah bayaran untuk PBT ke apa semua ini, dia disatukan dan dikumpulkan dan diluluskan di dalam Dewan Undangan Negeri, baru menjadi satu perbelanjaan yang boleh dibelanjakan di dalam negeri Selangor ini. Begitu juga tuan-tuan di peringkat Parlimen Malaysia. Parlimen Malaysia ada 2 blok. Satu blok kita panggil blok pembangkang, satu blok kerajaan. Saya nak tanya tuan-tuan, pada hari ini siapakah dia di blok pembangkang ni? Ada 74 orang. Siapakah mereka-mereka ini? Termasuklah sahabat saya tadi, ahli Parlimen Rompin. Semalam saya berceramah dengan Engineer Khairul, Ketua Penerangan PAS Pusat di Kota Anggrek. Dia pun daripada Parlimen Jerantut. Ketua Pembangkang hari ini tuan-tuan adalah ahli Parlimen Larut.
Siapa dia ketua whip pembangkang ni? Tuan Haji Hadi Awang, ahli Parlimen Marang. Dan siapa lagi yang jadi whip kepada ketua pembangkang ni adalah ahli Parlimen Pagoh. Tapi 74 orang ini tolak 2 orang saja tuan-tuan. Ronald Kiandi daripada Beluran Sabah dan juga Ali Biju daripada Saratok. Yang 72 ni semua merupakan golongan orang Melayu Islam. Dan mereka ini, kalau tuan-tuan semak, kawasan-kawasan yang diwakilinya adalah merupakan kawasan super majority. Ada jerantut saya tanya yang berhormat semalam. Dia kata, YB punya kawasan berapa orang Melayu Islam? Dekat 85%. Tuan-tuan dan puan, macam mana kita ni yang merupakan golongan super majority ni tak ada punca kuasa? Apa sebab? Itu sebab tuan-tuan, salah satu matlamat utama proklamasi orang Melayu yang dicetuskan oleh Yang Amat Bahagia Ayanda Tun Dr. Mahathir supaya kita boleh bersatu merentasi partisan politik, tak kiralah orang PAS ke, orang Bersatu ke, ataupun orang UMNO sekalipun, ataupun orang yang tidak melibatkan diri dengan mana-mana partisan politik, marilah berkumpul di atas satu pelantar. Dan dalam atas pelantar ini, kita akan berusaha untuk mengembalikan punca kuasa negara dan negeri Selangor ini kepada golongan super majority. Boleh ke tidak, tuan-tuan? Sebab apa, tuan-tuan? Di Parlimen, sila semak siapa yang merupakan barisan blok kerajaan. Kalau di Selangor, DAP ada 16. Campur PKR 19. Campur Amanah 7. 7 ke 8? Sikit lebih kurang lah. 7, 8. Ataupun 8. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan di Parlimen Malaysia yang membentuk kerajaan persekutuan yang ada kuasa eksekutif untuk membelanjakan segala hasil kutipan cukai, hasil dividen, mana-mana sumber kewangan negara, wang yang disatukan itu yang hendak dibelanjakan tuan-tuan mesti diluluskan ahli jemaah menteri Kabinet Malaysia. Saya tahu, saya telah pun melalui proses ini. Saya pernah jadi ahli jemaah menteri, tuan-tuan. Dalam ahli jemaah menteri, dalam surat lantikan yang dipersetujui oleh yang dibuat yang di Pertuan Agong, dia tak sebut Datuk Seri Muhammad Azhar ni Menteri Kerja Raya. Dia tak sebut. Dia sebut Menteri Persekutuan. Dia tak sebut portfolio mengikut transport. Dia tak ikut portfolio mengikut kebudayaan ataupun apa. Dia sebut tarafnya adalah Menteri Persekutuan. Dan Menteri Persekutuan ini, tuan-tuan, menubuhkan kabinet. Dan ketua kabinet ini, tuan-tuan, adalah ketua kerajaan dan juga Perdana Menteri. Dia bukan hanya Perdana Menteri, dia menjadi Ketua Dewan Rakyat Malaysia. Dan prosesnya sama, tuan-tuan. Bila tuan-tuan bayangkan nak menentukan wang yang disatukan ini, apabila untuk dibelanjakan, sama ada perbelanjaan pembangunan ataupun perbelanjaan pengurusan, dia mesti diputuskan di dalam
kabinet. Selepas kabinet memutuskan, baru diangkat kepada Dewan Rakyat untuk diluluskan mengikut peringkat demi peringkat, kementerian demi kementerian. Dan kalau blok kerajaan ini mempunyai suara majoriti di dalam parlimen, apapun yang diputuskan di dalam kabinet, mereka akan meluluskan macam itu saja. Kerana saya semasa menjadi pengurusi backbencher club, bila kita nak membawa mana-mana usul ataupun kita nak membawa mana rang undang-undang, termasuklah rang undang-undang berbelanjawan ini, sama ada di peringkat jawatan kuasa, sama ada di peringkat utamanya, prosesnya adalah sama. Ahli yang berhormat yang bersetuju, bersetuju. Ahli berhormat yang tak bersetuju, tak bersetuju. Lebih suara yang bersetuju. Kalau tak puas hati, 15 orang boleh bangun. Yang dipetua, saya minta belah bagi kat Dewan Undangan Negeri supaya kan. Betul tak? Tapi hari ini, kalau semua ni, Haji Hadi, Hamzah Zainuddin, Haji Maharang, Rahman semua ni, tak bersetuju ni, apa yang dia boleh buat? Dia boleh buat untuk bangun 15 orang belah bagi, tapi bila undi, merah putih. Tak boleh. Tuan-tuan bayangkan, macam mana super majority ni hilang punca kuasa. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya ni bukan kerja main-main. Tadi saya sempat dengar lah, oh ni, calon kita ni anak tempatan dalam kawasan Jalan Petra. Walaupun asalnya daripada Kampung Kundang, tempat kawasan itu. Dia datang berhijrah, duduk di sini. Saya pun boleh argue ni. Ini kawan kita ni. Berapa lama dia berkhidmat ni dekat pinggiran Putrajaya ni. Bukan jauh pun daripada sini. Jauh ke pinggiran Putrajaya? Jauh ke tak jauh? Bekas ketua setiausaha. Bukan satu kementerian. 2 kementerian. Nak semak pengalaman. Ya Allah. Saya semak. Tak adalah calon-calon ni yang boleh menyamai latar belakang dan kemampuan yang ada di dalam sahabat saya ni, iaitu Datuk Seri Jamil Saleh, tuan-tuan. Rugi, tuan-tuan. Rugi, tuan-tuan, kalau tak meletakkan dia sebagai calon, sebagai untuk menentukan insya-Allah menang pada 12 hari bulan ini. Tapi tuan-tuan, don dengkel je, tak mampu. Saya sebut sini, tidak akan mampu untuk mengembalikan punca kuasa kepada golongan super majority di negeri Selangor ini. Kita kena mesti berkempen, berusaha dan memberikan keyakinan kepada para pengundi, terutama para pengundi yang merupakan perwakilan kepada suara super majority ini, untuk menentukan sekurang-kurangnya 29 kawasan di dalam Dewan Undangan Negeri Selangor ini akan kembali kepada pelantar super majority ini. Dalam saya punya kira-kira, dalam saya punya belik-belik data-data yang ada, pecahan-pecahan pengundi mengikut kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri, saudara maki, ada 34 kawasan. Ada 34 kawasan. Daripada 56 ini, yang pengundinya
adalah merupakan yang utama daripada kalangan kaum super majority dalam negara kita, dalam negeri kita ini. Dah kita tunggu ni super long. Super lama. Sebab apa tuan-tuan? Dalam pilihan raya negeri ni, inilah pertama kali tuan-tuan. Pilihan raya negeri dengan parlimen lain. Betul tak? Inilah pertama kali khusus untuk pilihan raya negeri. Alhamdulillah, pilihan raya yang ke-15 untuk persekutuan dah selesai. Dan dah lama kita tunggu dah. Daripada segi keputusan pilihan raya, kawasan-kawasan yang meliputi kawasan-kawasan super majority di negeri Selangor ini telah pun kembali ke atas pelantar Perikatan Nasional. Tapi malang tak cukup nak membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Dan kalau kita berjaya, insya-Allah, untuk mengembalikan kekuatan ini kepada super majority ini, dengan kita dapat mendiri kerajaan yang kuat dan kukuh, kalau kita berjaya mendapat sekurang-kurangnya 34, kita mempunyai majoriti yang kuat dan kukuh dalam pilihan raya umum yang akan datang, kita akan berjaya mengembalikan sekurang-kurangnya tambah 6 lah. 6 campur 6, dia boleh jadi 12 di dalam 22 kawasan parlimen di negeri Selangor ini. Dan dengan penambahan 6 dan dengan mana-mana kawasan yang akan berlaku dalam pilihan raya umum yang akan datang, kita boleh mengembalikan kuasa super majority ini sekurang-kurangnya di dalam 74. Tak banyak. Tambah 100 je. Tambah 100, saya boleh garanti yang daripada Sabah dan daripada Sarawak akan bersedia untuk bersama-sama dengan kita untuk mengembalikan kuasa rakyat kepada kuasa super majority, bukan hanya di negeri Selangor ini tuan-tuan, dan kekuatan ini dapat diterjemahkan kepada persekutuan tanah Melayu dan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada dalam satu landasan yang benar. Tidak menjadi satu perkara yang salah di sisi undang-undang. Walaupun kita diancamkan dengan macam-macam 3R lah kononnya. Kita nak melancarkan dan memberikan kesedaran betapa golongan super majority ini belajar daripada perpecahan kita, belajar daripada kelemahan kita, dan kita menganjurkan marilah berkumpul membina satu kekuatan baru sebagaimana yang diterjemahkan ni, Selangor Baru ni. Selangor Baru ni apa tuan-tuan? Selangor Baru ini ialah untuk kita mengembalikan punca kuasa di negeri Selangor ini kepada golongan super majority. Itu yang nak kita lakukan. Dan kita nak tanya kepada rakan-rakan kita ni, yang tadi dah disebut oleh tuan lawyer kita ni, daripada 56 hanya bertanding 12 kawasan je. Nasib baiklah di Don Dengkel ini, bila dia buka peti undi pada polling day 12, adalah tanda dacing nak dipangkah. Tapi di Shah Alam tuan-tuan, di Shah Alam tuan-tuan, buka di Kota Anggrek nak cari tanda dacing, tak timbul lagi dah. Tak ada. Not even printed. Begitu juga di Batu Tiga. Begitu juga di banyak tempat selain daripada tempat 12 ini tuan-tuan. Soalnya, apakah kemampuan UMNO dan Barisan Nasional ni
untuk mengembalikan punca kuasa pemerintahan kepada golongan super majority ini. Apakah dia yang disebut tentang perpaduan? Jikalau golongan super majority ini dipecah perintah, dipecah belahkan, apa guna? Mana mungkin saudara calon Barisan Nasional dalam Don Dengkel ini boleh jadi Menteri Besar Selangor, ataupun sekurang-kurangnya timbalan Menteri Besar Selangor, ataupun sekurang-kurangnya Exco. Kalau semua 12 ni menanglah, kita punya baca belum tentu satu pun akan menang. Itu baca kita lah. Dan kita mohon kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya golongan, saya payah nak sebut perkataan ni. Saya sebut jugalah, ini golongan munafik. Dah orang kata presiden dia ni, walaupun Perhimpunan Agung UMNO ni dah tahu dah perangai-perangai DAP ni, termasuk PKR ni tuan-tuan. Dan dia tahu, saya yakin dia tahu apa sebenarnya tujuan dan matlamat perjuangan DAP ni. Dan macam mana boleh nak campur, nak bagi kekuatan kepada DAP ni. Kerana dia sama dengan saya ni, Zahid Hamidi ni, ahli jemaah menteri. Maki, masa zaman aku jadi menteri. Saya Menteri Kerja Raya. Zahid Hamidi ni menteri di Jabatan Perdana Menteri. Pak Allah suruh dia jaga hal urusan agama dalam negara ini. Dan satu perkara yang mustahil jikalau dia tidak tahu apa dia tujuan dan matlamat parti DAP ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa pada hari ini dia cuba yakinkan kepada penyokong-penyokong dia supaya boleh terima ni, boleh terima kononnya kerajaan perpaduan. Ini daripada segi legal dia. Mana ada kerajaan perpaduan dalam negeri, dalam Malaysia ni? Yang ada kerajaan yang di-Pertuan Agong. Betul tak? Mana-mana pun kerajaan yang dibentuk adalah merupakan kerajaan yang di-Pertuan Agong. Bukan kerajaan perpaduan. Yang pastinya tuan-tuan dan puan-puan, dengan dia punya tema dia ni, kerajaan perpaduan ni, kerajaan madani. Mahal dah ni, tuan-tuan. Betul tak? Kos orang sada kata sara hidup yang naik, dah pukul 12. Kos sara hidup yang naik melambung yang tak terkawal. Saya cerita dengan tuan-tuan 2 minggu lepas, saya dengan isteri saya selepas semayang subuh di Masjid Negeri Shah Alam, pergi kat dekat rumah tu, singgah pada gerai ni. Gerai yang jual nasi lemak ni. Ini cerita benar tuan-tuan. Bila kita nak beli tu, akak tu dia bagi tahu, dia kata, Tuan Haji, tahu tak? Tahu apa? Kita tahu kita nak beli nasi lemak lah. Kalau selalu kita beli nasi lemak, dia punya nasi dengan ayam tomato satu tu, dengan kondimen dia tu, dengan 1/4 telur tu, harga je RM6. Tapi dia bagi tahu sudah naik harga kepada RM7.50. Tuan-tuan bayangkan, naik RM1.50. Itu bersamaan 25%, tuan-tuan. Itu yang melibatkan para peniaga di tepi-tepi jalan, di gerai-gerai. Belum lagi yang kita semak yang makan di restoran ini. Belum lagi yang kita semak makan di kedai-kedai yang ada dia punya tu. Rata-rata tuan-tuan, kerana anak saya ni, saya latih dia supaya to be very prudent
dalam you punya expenses. Pergi semak. Kita bagi bajet. Tiap-tiap minggu macam ni sekian-sekian. Belum sampai seminggu, Datuk Seri dah minta duit lagi. Kita kata apa pasal kau boros ni? Bukan boros, dia tunjuk. Ni minyak ni nak pergi beli tu, beli ni semua ini. Termasuk nak beli dia punya wave lah. Kita kata kuang. Benda-benda yang macam tu. Kan? Tapi memang secara jelas dan nyata ni, kos tanggungan rakyat naik begitu melambung tinggi. Yang saya tak faham ni, Menteri Ekonomi kita ni. Yang tuan-tuan sebut ni, Menteri Raja Formula. Dia kata, don't worry. Ever since this kerajaan perpaduan, kerajaan Madani, we have performed very well. Betul ke you perform very well? Dia kata kita telah pun mengawal kenaikan inflasi. Tapi sebenarnya tuan-tuan yang bila kita semak, inflasi tu tetap naik. Tapi the rate of increment tu reduce sikit. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, saya nak berkongsi ni. Semasa saya ahli jemaah menteri, dalam soal food security ni, keterjaminan makanan ni, ingat, jumlah wang yang dibelanjakan negara ini untuk mengimport, nak beli bekalan makanan daripada luar negara, nak bawa masuk ke dalam negara ini, di sekitar 12.5 bilion. Tuan-tuan bayangkan, pada hari ini angka 12.5 bilion telah naik kepada 76 bilion. Pada masa tu kita melakukan beberapa usaha nak mitigate lah dengan keadaan ni. Dan kalau tuan-tuan ingat, pada masa itu kenapa kita nak import daging dan lembu daripada luar? Itu yang kita bagi kepada NFT Feedlot ni. Yang kepada hari ni pun, dia punya tokoh ni, masih lagi ni, nak berjuang dalam UMNO ni. Tak serik-serik. Kita suruh berniaga lembu, dia berniaga kondo, dan lembu letak atas kondo. Tahu tuan-tuan, siapa yang saya maksudkan? Dan cuba tuan-tuan bayangkan, dengan nilai ringgit yang makin rendah ni, macam mana dia punya kos import barang makanan ni. Dan akhirnya tuan-tuan, kepada consumer ni, orang yang akan dijadikan ini sebagai dia punya supply chain ni. Tuan-tuan ingat kerajaan ke yang nak bayar ni? Dia akan transfer the cost ni kepada para pengguna. Dan justru kerana itu, barang-barang terus akan menjadi lebih mahal. Baru-baru ini negara dikejutkan dengan telur. Cara yang selesai bukan nak meningkatkan peternakan ayam bertelur ataupun untuk menentukan supply chain di dalam negara kita ni akan bertambah kuat dan kukuh. Tak, import telur daripada India. Siapa yang import, tuan-tuan? Siapa dia? Mak Sabu. Itu sebab bila ada gambar dia naik lembu putih ni, wah memang hebatlah Mak Sabu ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bangkitkan kepada perkara ini dengan hilangnya punca kuasa ni. Satu punca yang akan membolehkan kita untuk melakukan urus takbir yang terbaik kepada golongan super majority ini. Kerana tuan-tuan, kenaikan kos harga barang dengan kenaikan perkara yang berhubung dengan sara hidup dalam negara ini, kumpulan super majority inilah yang paling sengsara.
Ramai daripada antara kita ini bukan saja untuk menguruskan kehidupan kita. Kita berhempas pulas. Satu keluarga, laki, isteri kena bekerja. Anak-anak kena keluar bekerja. Anak-anak yang dah berkahwin, kalau di Shah Alam, kawasan-kawasan yang mempunyai tekanan ekonomi yang rendah ini maki, dia tak boleh dah. Kalau anak dah kahwin, dah anak satu orang ni, dua orang ni, you keluarlah berdikari, duduk. Tak boleh. Dia terpaksa nak duduk dengan parent dia. Terpaksa lagi. Kalau tak ada support system daripada family ni, dia akan collapse. Ini realiti tuan-tuan. Apa hebatnya ni? Ni, Madani ni. Dah berapa lama dah? Tadi ni kalau siapa yang golongan munafik ni apa? Kalau dia berjanji, dia mungkir. Hari ini saya jadi Perdana Menteri, apa dia? Minyak turun. Dah berapa bulan dah jadi Perdana Menteri? Berapa bulan dah? Apa yang dia buat? Bila masa dia masuk pejabat? Dah lah pegang portfolio menteri di Jabatan Perdana Menteri dengan semua agensi-agensi yang berhubung kait dengan JPM di bawah tanggungan dia. Dah lah menjadi Menteri Kewangan. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tanya pada sahabat kita ni. Dalam belanjawan negara, selepas Perdana Menteri lah katakan, ketua kabinet lah, putuskan untuk dibentangkan. Tapi kalau dia bukan Menteri Kewangan, dia tak boleh bentangkan. Tuan-tuan ingat tak masa Tan Sri Mahyudin Yassin, dia tak boleh bentang. Yang kena bentang saudara Zafarul. Tuan-tuan ingat tak Ismail Sabri, masa dia jadi Perdana Menteri, dia tak boleh bentang. Menteri Kewangan yang bentang. Menteri Kewangan ni tuan-tuan bukan jawatan main-main. Bukan mawatan pergi duduk atas pentas politik, jumpa orang sana, jumpa orang sini, lepas tu sebut, bagi tahu bahawa tak ada dalam kabinet dia yang berasuah, dan dia sebut, kalau ada di kalangan anggota jemaah saya yang rasuah, saya terajang dia. Tapi sebelah kanan tu, awak ni, Timbalan Perdana Menteri ni, pada hari ini pun masih lagi berhadapan dengan 47 tuduhan yang melibatkan tentang salah guna kuasa. Oh, berminit sampai 11.30 sekarang? Oh, tadi kata sampai pukul 12. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai rakyat yang berdisiplin, kita turut perintah. Tapi saya nak rumuskan dengan tuan-tuan, dalam pilihan raya ini masa dan ketikanya untuk kita mengembalikan punca kuasa kepada golongan super majority itu. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena keluar mengundi beramai-ramai. Pagi-pagi maki, make sure anak cucu kau semua jemput saudara-saudara. Golongan semua yang orang kata envy kepada ni. Tangan ni apa ni? Golongan Sanusi ni. The Sanusi punya era ni. Yang dia sebut, oh Pudin. Keluar ramai-ramai mengundi. Dan untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kita berdoalah, insya-Allah. Kita orang kata tiap-tiap hari kita kena renew kita punya niat. Innamal a'malu binniat. Apa yang kita buat ini semata-mata beribadah untuk memperjuangkan bangsa, agama dan negara. Insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.